اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? 26. Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan faedah yang keempat dengan sabab berkahwin itu menyukakan hati, menunjukkan akan dia perempuan dengan sabab muasyarah, menunjukkan dia akan hati dengan sebab muasyarah dan mukhalatah, yakni apa makna muasyarah? Bersama-sama dan bercampur dengan isteri itu dan sekedudukan dengan dia isteri dan melihat akan dia isteri dan bermain-main dengan dia dengan isteri. Maka ini demikian itu menyukakan akan hati dan menunjukkan akan dia hati yang menolong kepada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Baik, kita masuk pula faedah yang keempat dengan sebab berkahwin, iaitu menyukakan hati. Hati suka. Sebab tu tak ada orang nangis. Nah, bila akad nikah, wah tepik. Kata anak tuana ni, nak akad nikah ada nangis bawah rumah, takut tang. Suka belaka. Nak senyum mewek je. Sukanya seseorang bila ditanya bila suka sekali, masa nikah suka kali. Masa takut kali, masa sunat. Tu. Cari nusuk sungai budak-budak. Tak mau sunat. Jadi yang paling suka sekali ketika menikah. Sebab apa suka? Dia pun tak nikah lagi, suka dah. Sebab apa suka? Masa belum nikah gitu, nak nikah suka. Hari nikah kan? Pukul 3 akad nikah. Pukul 2 tu duduk atas lambut dah tunggu Tok Imam mari. Muka senyum mewek dah. Suka tak? Tak suka benda. Mesti ada sebab. Malang sekarang. Itu dia kata sebab di antaranya hati kita boleh bersama dengan orang yang kita suka. Dia bukan kerana isteri saja, siapa saja. Kalau kita suka pada seseorang atau suatu benda dan kita dapat meluangkan masa dengan benda ataupun orang tu, fitrah manusia ni dia suka. Faham? Walaupun bukan orang. Kalau jenis orang hak berahi burung, berahi burung kan, kita pun ajak pergi kedai sepepak, tak suka mana dia. Tengok spring lori. Nampak? Dia ikut tapi suka tak hati dia? Tak. Ajak pergi tengok kedai sokang, tak suka. Ajak pergi tengok kat orang belawang burung, tengok kau apa lagi? Kau apa? Tengok Pasal apa? Pasal dia minat, dia suka. Maka gitulah. Tu dalam bab dalam kehidupan manusia ni, dia ada satu benda yang manusia suka sangat main, dia panggil hobi. Hobi ni dia lain-lain. Ada orang minat bola, ada orang badminton, ada orang minat main kapal terbang, kau terus, ada skateboard, ada ngai, ada lomba gohik basikal. Jadi sebut hak benda tu kalau boleh pergi, tak kira lah. Walaupun tak tu, tapi
Benda tu kait dengan dia suka, mesti suka. Macam orang main basikal. Orang main basikal. Dia gohit basikal, tang gohit basikal, malang gohit basikal. Mountain bike. Dia pun lalu kedai spare part basikal racing. Dia berhenti tak? Berhenti lah. Kalau kedai bajak dia tak berhenti. Faham tak? Pasal apa? Pasal dia itulah saat walau padahal tak boleh goteh. Poket je. Duduk dalam cermin. Bukan basikal sutir. Poket je. Tengok. Tu awak bagian basikal. Awak bagian main burung, takar je. Takar. Burung tak ada, takar saja. Pergi di Pasir Putih. Pergi di Kota Baru, kedai jual takar saja. Burung tak seekor harang. Tak gerak. Tengok takar saja. Sebab apa? Sebab dia minat sangat ke burung, maka ni takar kait dengan burung. Kalau tak ada takar ni boleh sakut sarang burung, maka masuk juga dalam hobi dia juga. Maka dia sangat gembira. Apatah lagi kalau kita dengan manusia. Tak usah kau puang sama lelaki lah. Kita baik sangat dengan Najib ni. Baik sangat dia. Sampai kalau daripada mana-mana ke raya ke apa ke, kita tak pakai baju kuning. Goi ke dia. Maka tiba-tiba dia ajak makan malang. Sekali je duduk dekat kata sebelah dia. Suka tak kita? Suka lah. Itu sama datang. Apatah lagi kalau orang yang kita jadikan sebagai isteri. Belum kahwin tu kita berhubung dengan dia. Berhubung nampak? Tanya mana buat benda tu. Dah nak nikah malah esok. Malah ni duduk saja atau mesej buat benda tu. Nu jawab, kau pandai orang lah. Tu suka. Pasal malah esok nak nikah. Nak ngata Sewa dah bah ayah pang. Memang kau lama kau rekat, kau khisi, kau mewek. Siapa dah ingat nak jawab nikah. Telah apa suka, ni jawab aku terimalah nikahnya denganmu wahai Tok Imam. Jadi ke excited sangat. Tidur dengan Tok Imam mana tu. Jadi batu nikah ini dia menggembirakan hati. Dulu tak boleh nak gendong-gendong. Jenis pakai ikut ukung lah. Hak tak pakai ikut ukung tak ada hadah tu. Dulu tak boleh nak jamah, dulu tak boleh nak gurau-gurau pelik-pelik. Ni boleh lah. Sebab itulah menggembirakan. Sebab manusia dan binatang dan pokok-pokok dia berpasangan. Nampak? Berpasangan. Ayam berjumpa pasangan dia suka. Anjing pun suka. Beruk pun suka kau. Lembu suka jumpa tina. Kasih lama dia lembu. Suka tak? Cuma lembu suka muka dia sama. Nampak? Muka sama. Dia binatang tak banyak boleh suka. Kuda boleh suka. Muka biasa muka suka. Beruk boleh suka. Beruk. Tapi tak lawa beruk. Dia boleh suka. Kalau lembu tak boleh suka. Kambing gitu. Kura sama. Tengok muka lembu. Dia boleh puang. Tak tina mari kita bola kandang ni tengok muka lembu. Ada tak senyum? Tak ada. Faham? Sama tapi dia gembira semua. Sedih pun kita kau. Tengok muka masa lembu tak lewat isang. Nampak? Tapi tiap-tiap binatang berpasangan. Pokok berpasangan. Kalau jatang saja padang kita sapu daun saja tak ada buah. Lepas tu kita pergi di jabak haiwan dia. Kahwin sama binatang, kacuk ni, kacuk tu, kacuk ni. Jabat pertanian ada juga tukang nikah. Kerja benda ni, kerja juru nikah. Jabat ramai dah jabat pertanian. Nikah mana jabat pertanian? Nikah pokok mutang. Tak? Dia ada tok kodi juga. Tanya orang jabat pertanian, dia bagian cantum benih, mutang, nak cari benih hak sedap pula. Tak? Mutang anak sekolah kahwin dengan kerok nasi. Tubik jaga sekolah. Faham tak? Pasal apa? Catung benih jatang hak mutang dengan benih tina hak baik-baik. Maka keluar anak mutang model baru pula. Jaga sekolah. Faham? Jadi pernikahan yang paling sempurna iaitulah manusia. Kerana dia ada nafkah. Dia ada
nafkah, iaitu satu kewajipan kepada pihak suami untuk mencari nafkah, makan, minum, pakaian, alat solat, alat mandi, obat-obatan, habis kena atas kepala tu lelaki. Benda timbal balas dia dapat. Siapa segitu semua kena cari. Makan darah kena cari, nak minum pun kena bayar kok. Bini sakit pun kena bayar klinik. Patah bini, patah kaki pun kena buat pergi motor modeng pitih. Tok laki wajib bayar. Nak beli sabun, nak beli obat cekang, wajib juga suami bayar. Warna gitu tu. Dah pandai balahnya. Balahnya kena taat ke suami. Suami kata mari, kena mari. Suami kata tidur, tidur. Suami kata balik, balik. Tak boleh tawang, tak boleh takwil sikit. Adil dah Tuhan buat. Mu kena taat dan mu dak ayah cari makan, duduk saja di rumah. Maka sukanya iaitu muasyarah dan mukhalatah. Hidup bersama, muasyarah dia panggil, hidup bersama. Sama-sama tidur luar, dah bilik dah cukup. Dekat tidur orang tamu gitu Bila nikah dah tidur luar. Buat bilik boh. Nak minta batuan sikit kayu plywood ngeje keke atak biru. Tambah sikit buat bilik, nak nikah dah ni takkan nak tidur atas lambu. Maka nak bersama dah lah. Hidup bersama dia panggil. Ada orang dia takut bila dia nak nikah. Dia takut. Takut. Takut apa? Pasal apa? Dia ada hati tidur dengan orang. Dia nikah ni takkan nak tidur suku. Dia jenis boleh tidur. Kalau lelaki sama lelaki pun dia boleh tidur. Kalau orang raja tidur, kalau dalam bilik seorang boleh tidur. Kalau ada orang sebelah, tak cendera tidur. Ada nyakit gitu. Tak boleh tidur. Ni betul tapi tak ramai. Kalau orang ada sebelah dia atas katil, tak boleh tidur. Kalau katil suku boleh tidur. Ada orang lain pula di hotel tu ada kasih katil, kasih katil tak tidur pacerah dia. Kelik. Jadi lain macam. Dia berasa pelik ada orang sebelah dia. Maka bila siapa tanya nak nikah lagi-lagi takut. Siapa hampir nak membatal, nak anjuk tarikh nikah. Kerana terlampau takut. Takut sana dah orang puang duk atas katil. Orang ada biasa memang tak apa berahi. Jadi orang takut gini. Jadi tak usah takut dia bukan nikah tidur ngerima. Jadi lalah cuba-cuba juga tidur juga. Tak kira dah, tak tangguh. Nikah juga dan hari bini, pada tu tak takut dah sampai bila-bila. Dan mukhalatah ni bercampur-campur dengan isteri. Campur ke mana? Campur lebih daripada segala-galanya. Kita campur dengan mak ayah kita, makan sama. Duduk bincang ruang tamu sama ngemak. Ayah duduk naik atas lambu, kita duduk atas tangga. Tu panggil duduk sama kok. Tapi dah lebih sekali suami isteri. Siapa dalam bilik tidur sama. Takkan kita masuk kok bilik mak kita tidur dengan mak. Dia lebih lagi. Lepas tu kalau ayah kita nak pergi jalan, kita pergi tau. Tak pergi. Tapi kalau laki kita nak pergi jalan, kita kena pergi. Laki kata jangan pergi. Jadi dia lebih sekali. Dulu apa benda ni kalau makan sebuku beli nasi, ni kena beli 2 buku. Makan sama begitu begini. Itu panggil mukhalatah antara suami dan isteri adalah satu perkara yang sangat disukai oleh syarak. Pasal untuk apa duduk bersama? Menunjukkan akan dia menolong kepada berbuat ibadat. Seperti dia kata, dan sekedudukan dengan isteri duduk sama, balik kerja, nak pergi kerja, duduk sama, naik kereta sama dah. Bini turun beli ikan, laki tunggu dalam kereta. Jadi kehidupan tu lain tau. Dulu tak ada gitu. Tu perkahwinan. Kena ingat benda gitu. Bukan perkahwinan ni maknanya cara hujang kau ikut nak buat. Itu mudah alik mau bini mu. Balikkan dia itu. Dah alik-balik. Bengong tu bini duk tunggu. Jadi bila kahwin maknanya mu tidak berpisah lagi, bersama-sama dengan isteri, isteri bersama suami di mana saja. Jauh dekat, gitulah hidup. Tapak pada berpisah. Sama ada pisah hidup atau pisah mati.
Dan melihat akang dia. Selama ni nak tengok sangat orang puang. Nak. Maka boleh tengoklah. Sebab tu pilih pasangan. Jangan tak pilih. Mencari kat saku seorang bini. Tak apa, suruh orang cari. Orang pun cari. Nak. Dia dah main lagi tengok dulu. Tak payah. Mau kenal pakai jadi tengok dulu bau. Tak apa, pakai jadi Malah ada yang tengok apakah boleh balik. Pakai tak pakai jadi. Ambil orang nikah lalu. Nampak? Nikah malam tu masuk dalam bilik tembok kot tikat tu lagi. Nampak? Macam benek tubuh. Ada. Nah, bergoda rapak terjun kot tikat. Tak leh. Nabi kata fangzur ilaiha. Seorang laki-laki dia tamu tengok dia pakai jadi lalu. Nabi kata tak leh fangzur ilaiha. Gi tengok mana gi risik. Biar kenang molek dulu. Kerana bukan nak duduk satu hari macam JRO. Orang-orang ahli maksiat disewa JRO. Kalau duduk orang panggil orang bujang. Perempuan-perempuan jahat kerja hotel. Ambil paisa atau subuh. Tak. Sekejap aja tu. Lepas pada joget disco waktu bik pergi di hotel lain pula. Sekarang pukul 4 pagi, esok pukul 8 pagi mari atas. Tak ada lah. Ni nak duduk sama-sama dengan kita. Jangan ambil comel saja untuk mata melihat. Biar jaga mata puas hati dan telinga pun puas hati. Jangan mata puas hati tengok comel tapi telinga tak sedang nak dengar. Sekali tu baik tak makan nasi kita. Muka comel, mulut uduh. Mulut uduh kita dengar. Dengarlah dia cakap. Nampak? Menyakitkan hati suami. Ramai muka comel. Tengok artisnya. Artis dengan lawak. Artis buat gaya artis. Penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon filem. Nikah cerai. Padahal lawak. Mulut. Perceraian berlaku. Batu. Jangan maknanya baik saja. Baik apa ni baik tapi mata tak kenang tengok. Dosa nikah kau. Walaupun baik kerana mata tu dia turun ke hati. Bila mata tak kenang maka tak senang juga pernikahan. Bukan comel di mata orang, comel di mata kita. Biar orang kata uduh pun. Orang kata uduhnya apa ni? Jangan kata tengok comel tak apa. Betul tak? Sebab pandangan seorang wanita, dia nak orang tengok dia cantik. Maka kecantikan yang hebat sekali, kecantikan seorang perempuan yang sebenar apabila suami lihat dia cantik. Itu saja. Kalau ramai orang tengok lawa, tak ada lebih apa. Lawa. Belum tentu suami suka dia. Keluarlah majalah netan nerak. Lama hijau sini, biru sini, kuning sini. Comel loteng. Model-model. Ramai orang kata lawa. Lawa. Apa siap tepek dinding budak-budak gambar lawanya. Belum tentu suami dia berahi ke dia kalau dia nikah lagi. Dia molek berkocok hanya lagi. Samang menyamang. Tengok main dia ni jota-jota pula samang. Tengok bini lawanya ke mana? Samang balik. Berebut anak tu berebut ni macam-macam. Berebut harta. Jadi kecantikan yang sebenar suami dia tengok comel. Dan suami dia tengok comel, orang lain tengok uduh, tak ada peduli mak bapak dah. Peduli apa? Laki dia tengok comel. Faham? Sebab tu kita tak usah kata lah dan orang nikah. Comel kat mana lah, tahu punya nok sangat ke ketung. Aku tengok dak lawas tagang pun. Aduh. Hak tukang kata muka ke seterung. Tidak sedar diri kata kat orang. Mu peduli apa dah laki dia nak jodoh dia. Tak usah kata apa lah. Comel kat mana tak tahu. Aduh. Orang puan ni jahat orang tu. Ni sakit hati orang menikah. Kuat dah dia. Dan dia jodoh dia hitam pun jadi bini orang. Laki putih selepuk, tumit merah tu laki, bini hitam macam dodo. Molek-molek ada bahagia. Tuhan buat molek dah. Sebab tu Tuhan ni Rabbil Alamin. Kita tengok hitam, laki dia tengok comel. Kita tengok mananya gemuk, laki dia nampak kukuh.
Ada kurus macam beg pipong. Boleh tak ada? Tok laki yang seng boleh. Jodoh dia. Jodoh, pertemuan, ajar, umur, kerja benda, tulis dah masa umur 4 bulan. Nah, tapi bukan jodoh yang berpanjangan. Jodoh maknanya pertemuan. Kadang-kadang jodoh setahun, ada jodoh 2 tahun, ada dengan orang ni jodoh sampai ke akhir hayat. Nah, jodoh bukan makna perkahwinan. Jodoh makna pertemuan, dan tidak mesti jodoh itu tidak ada perpisahan. Faham? Kadang-kadang 3 jodoh dia dapat. Nah, kahwin dengan Tok Imam dan 2 tahun anak seorang, bercerai, tu jodoh dia. Habis jodoh setakat tu. Tapi dah jodoh dia ada 3. Tuhan tulis daripada azali. Nah, yang kedua, nikah pula dengan apa benda ni, Tok Bilal pula ambil. Nah, dan 2 tahun juga boleh anak puang seorang. Cerai pula. Nampak dengan Tok Bilal. Tolak 3 terus. Nah, rupa-rupanya jodoh dia Tuhan simpan dah yang akan sampai ke mati. 16 orang anak jodoh dia, suami ketiga JKK. Faham tak? Ni kata batu kalau orang baca hak Allah mampu, benda kita, hati kita lapang. Nah, betul kesilapan hak tu kita tengok untuk diperbetulkan, tapi baca hak azali jodoh. Nah, dan menunjukkan akan dia suami yang menolong kepada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Bila hati itu telah tertunjuk, maka memudahkan buat ibadat. Dengan sebab ada orang yang membantu. Piyah kita je basuh baju kita, basuh dah kita nak pergi jalan, nak pergi apa je, gosok baju kita, kan senang buat ibadat. Nak? Sebab tu kau puan ingat, suami kita nak baju-baju dia buat molek. Pakaian-pakaian dia buat molek. Belajar basuh baju, belajar gosok baju, jangan kata nak belaki saja. Faham? Tok laki kita tolong gosok pasal ada meeting nak jumpa Mak Said. Nah, dia buat perang gitu berlubang baju tok laki. Dah kawan baju sebelah tu. Nah, tu dak pandai gosok. Dia pakai pulah ikut dang, dia buat macam gang pelipaya. Faham dah? Kawan tu tengok kain pula. Tu kena kenal lu barang gosok perak datang. Tidak punah bukan tu. Harta tu suami tu kalau dengan sebab kita cuai, dosa kita. Baju tu harta suami, apa dosa bang? Apa mudah-mudah mengaji. Nah, cara basuh baju, cara mana nak kena air mutlak, mana nak bersin haji, payah tak mau campur dengan lapis anak takut kena air kecing. Nah, baju mana ni nak was bayang ni bayang jemaah, ni nak bagi anak pergi surau malam ni, gosok. Nah, dah ada tu lelaki nak pergi. Dah mana baju Melayu abang biru gelap macam dara. Jap nak ambil luar, berkeduk kali. Dah tahu dah kan. Nak suami nak pergi surau, nak pergi jemaah. Mana yang lok kita daripada akak. Bodoh tu kau puan. Faham? Bukan laki dia 9 orang, seorang ni. Nak dak boleh nak jaga dah. Tokeng sebelah hilang. Jumpa sebelah. Jumpa dah. Kawan tu teruk juga. Tokeng anak. Nampak tak? Naknya kita lagi jenis dak cakna. Tengok orang nikah nak nikah, tengok orang belaki nak belaki. Lepas tu sibuk dengan wedding, sibuk bagian bunga, bagian baju pengantin. Nah, ni kata dunia akhir zaman. Ia sibuk tentang tanggungjawab dia lagi nak layang suami. Nikah jangan. Nah, bincang lah mana seminggu lebih bincang kan. Bincang dia. Bincang nak buat kad kahwin. Dak putusan ni. Seminggu baru putusan. Dapat surat daripada PBB putus. Faham tak? Nak buat kad kahwin. Padahal kad kahwin mu tulis di daunnya lah apa. Faham? Mu tahu mu ambil arang, lepas tu mu ambil maknanya apa benda ni daun keladi apa mu tulis gitu. Tak ada masalah. Nak siapa nak tak kena gini, kalau gini kali tak kena pula, tak kena dengan konsep. Aduh. Nak macam di isteri solehah. Jadi hak tu penting. Nah, buka tubik lagu ni. Nampak? 14 melintang jalurmu. Tak? Tubik lagu. Ada bateri kat kahwin. Bini menanak tak pandai sekarang. Tu ada. Betul tak? Ada. Baju pergi kedai ni tengok tak. Padahal kedai mana-mana hok sewa baju pengantin lawa belakang dah. Tak puas hati. Tak sama hok dalam majalah. Nak baju ni baju aning 2 suit dah ada ni, ada 2 suit lagi pakai. Pasal 4 jenis persalinan. Nak hak tu penting. Jadi macam bapak kafir duduk nikah. Tengok Hindu nikah. Apa cara hebat kali.
Lepas nikah ada apa? Nah, cawak kereta belaka. Nah, hak penting tu layanan kita tu. Tok lelaki balik nak makan nasi pukul 1, pukul 2 nak masuk jabat pula. Nak, dah pukul 1 dah nak lagi. Kejap-kejap lah abang, kejap ada ingat tarang. La ilaha illallah. Nampak? Takkan nak telefon, "Oi, aku nak balik ni, nak apa dah?" Kan kata gitu. Nah, mana mu kena reti ya laki mu. Parok ni kau puang. Tamu kata masih nak kata. Jaga. Lepas kahwin tu penting. Kahwin tak payah mana. Nak, mu tak payah pasal sewa pelami, duduk atas beseng apa? Tak. Nah, puan duduk atas beseng, lelaki duduk atas mesennya. Ada apa-apa, boleh nikah dah. Nak, tu tak penting mana tu, mubuh kursi biasa tak apa. Ubuh kain-kain cadar sikit. Nak, tu tak ni hak tu duduk penting. Bunga bubuh datang ni, buang balik tak kena pula. Spotlight pula tak kena. Hak bagian kad pula, bagian telur pula, buku tak kena. Allah parok tebeh pada anak raja Moskow nak nikah. Nak. Kata dah hebat ni kalau gini. Jangan main boh nikah zaman ni boh. Dah anak dara kat mana? Kat Tape. Kalau kata duduk Scotland nak balik minggu depan boleh tahan kira tau. 9 tahun daripada kecil duduk Scotland, duduk kat Tape. Jadi penting layanan kita kepada suami. Suami nak makan, barang ada dah. Suami balik, air siap dah. Suami nak pergi kerja, kita pegang tangan suami. Minta apa? Minta maaf. Takut suami accident tengah jalan. Mana tahu? Faham? Suami ada tempat kerja, tanya ke mana kerja, okey tak? Nak, itu orang bersuami. Nak, suami nak balik sekarang, telefon pula. Siap lagi, nak balik lagi. Nak, ke nak pergi mana-mana? Hari ni nak buat air Melo ke? Nampak? Air Kolo. Kolo benda kopi campur Melo. Kalau Neslo, Neskopi. Ada segi tak disebut. Kopi campur teh. Tu tak boleh sebut tu. Tu baru sisteri tak, tanda ni kemarin buat ada gula nanah dengan sayur kakung tak, udang goreng. Hari ni nak buat benda pula. Nah, tanda. Suami makan, tanda di buku. Ingat dalam hati, yak mana suami berakhir sekali. Nak, belacang dah ambil mana 2-3 hari dah ambil mana belacang. Dah apa minat belacang. Tak. Kalau goreng gini suka, kalau ikan krisi buat gini suka. Maknanya dia akan bersedia pada masa hadapan digunakan apa dah pengalaman untuk memberi persiapan atau hidangan terbaik untuk suami dia, kerana syurga sekarang diletak di bawah tapak kaki suami. Itu orang berumah tangga. Suami pula bila begitu makin sayang tak ke isteri. Makin sayang sungguh, nikah pula seorang lagi. Ni suami orang lelaki tak boleh percaya. Faham? Dan isteri tu molek segala layanan cukup, zahir batinnya molek belaka tak? Tak payah kahwin lah. Buat gatal pula. Suami isteri tu baik belaka dah. Nak? Betul tak? Lain si isteri tu buat dak betul. Nak? Isteri tu maknanya dak hidang untuk suami, dak cakap ngasah ke suami, dak cakap nak nasihat. Nak larang balik momok balik juga, jadi pening pada tu lelaki nikah lain. Boleh tahan kira ni suami isteri molek belaka dah. Nak, dalam molek belaka tu, yang buat ona juga nak nikah lain. Ni adalah orang lelaki. Nak, payah nak cari hak molek macam kita ni. Baik. Dan menguatkan bagi hati atau berbuat ibadat akan Allah, kerana tabiat manusia itu segan ia ini malah ia daripada berbuat ibadat, kerana ibadat itu menyalahi akan yang disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kita memang malah buat ibadat. Kita suka main, galak, makan, minum, rehat, makan angin. Maka memang gitu dah fitrah. Dan itulah ujian Allah kepada kita. Sebab tu dia ada martabat-martabat nafsu ni pula, dan martabat-martabat syurga.
Maka jika dia gagahi dipaksa akan dia nafsu selamanya dengan buat ibadat dengan dia. Maka jika kita berikan akan kesukaan itu dalam setengah waktu, nescaya rajin ia nafsu daripada setengah waktu pada buat ibadat. Dan beristeri itu setengah daripada yang disukai oleh nafsu yang menolong akan rajin pada berbuat ibadat, seperti makan akan makanan yang disukai oleh nafsu yang menguatkan bagi berbuat ibadat. Baik, Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu sia-sia sahaja, tapi untuk beribadah kepada aku. Maka Allah turunkan kita ke dunia untuk beribadah, menjadi hamba Allah yang taat beribadah. Ibadat ni kalau kita kajilah apa yang Tuhan perintah sebagai perintah yang wajib, tak banyak. Semayang subuh 5 minit, wirid tak wajib, belantai itu sikap boleh wirid. Nak jember ke Johor tu berapa jam pula? Pukul 6 sampai pukul 1. Nak berapa jam situ? 7 jam, 6 jam situ. Nak 6 jam dah situ. Hijab subuh 5 minit. Bila lepas 6 jam kita dengan dunia, Johor mari pula 10 minit. Nah, 2 jam setengah pula kita cari makan kedarah ngepiti dengan hatu habis apa? Ada lagi 8 minit mayang asar. Bermakna ibadah sikit ke banyak? Sikit sangat. Dunia kita banyak. Ni rahimnya Allah Ta'ala, sayangnya Allah pada kita. Maka kita tambahlah oleh kerana sikit sangat ibadat kita pada Allah. Hak tu nak jaga hak fardu saja tak mui jadi berigat. Maka kita nak damping diri dengan Allah, ibadat hak sunat pula. Ibadat sunat kalau banyak sangat nafsu tak boh. Sikit-sikit boleh lah. Jadi gitu jugalah kalau anak kita dia jenis Ibrahim main. Kalau kita suruh buat kerja sok modok betul kita. Mesti kena ajak main attack. Baru budak tu jadi molek. Gitu juga dengan anjing, dengan apa binatang buruan. Begitu juga dengan khubar, dengan beruk apa semua kalau buat kerja. Main naiknya semua. Naiknya pas subuh turun paisa beruk. Nengung gitu beruk. Jadi letih dia tak ada bagian main, bagian makan, bagian joli tak ada. Jadi kalau dia bagian main, bagian mandi, bagian makan suka dia. Dia buat kerja galak selalu lah. Nampak? Sebab tu datang Islam untuk membebaskan hamba. Kerana hamba tidak dibayar gaji. Kalau khodang pekerja bayar gaji. Walaupun kerja letih, tapi boleh seng. Malam karang, petang karang, pasal malam, bahan jagung ngapang balik. Hilang keletihan kerja 8 jam kau seming. Pasal boleh seng. Maka dalam perhambaan tak ada. Maka nafsu kita jangan kita hambakan semata-mata untuk buat ibadat. Dia akan jadi jemu. Dia kena main. Lepas tu dalam Islam, nikah boleh, hiburan boleh, sokang boleh, rekreasi boleh, makan angin boleh. Boleh belaka dah. Boleh. Dah benda tak boleh. Hak haram tak boleh. Gitu. Gitu Islam. Makan angin hak haram tak boleh. Sokang hak haram tak boleh. Dah suka hak dak haram boleh. Jadi Islam tidak menghalang. Kerana dia faham dah. Kalau kita cuk nafsu kita untuk buat ibadat, pagi sampai ke petang sampai ke malam, balik awal kita. Waktu Nabi time main, belum berlari dengan isteri. Maka boleh pahala. Kerana bergalak gitu, jadi hati suka. Kita main juga, belum berlari juga, boleh dosa. Tak dosa apa, lanjang pula akan luar copeh berlari. Pakai baju sikit, luar sikit. Suka kau mang wear sepanah hidup. Suka maskak, suka apa, suka sekolah-sekolah main buka aurat. Situ tak kena. Jadi bila dapat isteri, kita hati kita suka, seronok, maka pergi surau pun suka. Semayang pun suka. Batu isteri untuk dipegang, untuk didengar, untuk dilihat, untuk dirasa. 5 panca indera kita. Hati, mata, tangan, kaki dan telinga. Nampak? Boleh. Perkataan dia kita suka dengar. Masuk ke telinga kita, hati jadi gembira. Nampak?
Kita tengah serabut-serabut ada piti nak bayar rotek ni dah molek dengan gaji. Tak susah nak abang ada lah tu rezeki esok lusa ada pula. Tak apa. Nak lega tak tengok. Lega lah. Ni kita duk susah-susah rotek habis ni nak bayar Allah piti 280, rotek 300 guana ni Allah, rotek pula. Kata nak beli gelang bulan ni. Jeng tu lelaki. Lagi dia rasa gelang ambil kata mutu. Jadi bila isteri memberi ketenangan dengan suaranya, ataupun sekurang-kurangnya dengan mukanya. Nabi kata al-mar'atu salihatu idza ra'aitaha sarratka atau kama qala. Isteri yang solehah itu bila kau memandang kepada mukanya sudah pun dapat menyenangkan hati kamu. Muka dia tak cakap lagi, tak gerak lagi. Kita tengok muka dia, dia buat satu ekspresi gaya muka yang suami tengok hilang lengah. Tu penting ke perempuan. Sebab tu Tuhan buat perempuan dia lebih kalau dia ikut kereta. Sebab senyuman dia tak sama dengan senyuman segala makhluk yang ada. Kita letih, lepas tu kita balik kerja tang konang siapa dengan jeng lagi tau, dengan tu letih buat kerja. Isteri kita duduk depan muka pintu senyum mewek. Nampak? Assalamualaikum bang. Suka hati kita. Senyum mewek. Dah kalau kita balik tu terletih dah tengok Tok Bila duduk atas lampu. Dah senyum juga. Tak jadi apa. Tengok Tok Bila tawa hebel mo. Nampak? Lepas tu isteri kita dengan mulut saja senyum. Nabi kata saratka menggembirakan kamu. Nampak? Tu baru belum berkata-kata. Kalau berkata-kata, bijak berkata-kata, lagi pula suami seronok. Sebab tu kalau pandai layan suami, Allahu Rabbi, nak balik sama rumah. Kerja 5 minit, balik jap tengok bini. Seronok. Makan nasi tak lalu, tak makan. Tak makan mak. Tak apa saya makan buku, makan rumah, makan dengan wife. Aduh, pasal apa? Isteri dia duduk menunggu-nunggu di rumah sama. Siapa? Tak rajin makan kedai buku sama. Pasal suka kelah dengan bini. Bermain-main dengan dia. Main-main guna pula. Main. Kan kita duduk main dengan budak-budak. Budak-budak suka main. Suka lah. Maka perempuan suka main. Lepas tu kita layang dia. Lepas tu suami isteri dia boleh bermain. Main dia kat suami isteri. Main lepas mayang main. Mentara tunggu garik tu petang main dulu. Konang petang lah rumah. Nabi kata tula ibuka wa tula ibuha. Kamu bermain dengan isterimu, isterimu pula bermain-main dengan kamu. Tu jelas situ. Nampak? Main dia, main tun nusuk. Kau suka main dengan bini. Kita balik kerja tu bini nusuk lagu abok. Kita yang ada tak mana orang kita buat senyap lagu abok kopang nusuk lagu abok. Tu lelaki baru pergi cek darah di hospital, darah tinggi. Tak. Yang faham ni pula adinda aku ni. Biarlah ke dia rumah mak di sebelah kot. Buka robot. Buat gitu tengok. Dah molek 7 malam hati. Main gitu seronok. Laki kita balik kita kuk mata kuk belakang. Laki kita balik tekuk mata. Dia pula kita balik dak sedar hidup kukunya, kita mari kuk belakang. Tekuk mata dia tanya, "Siapa saya?" Seronok. Bila seronok karang suka pergi surau, suka buat ibadat. Tu kata, nafsu kalau perih buat kerja sama jadi macam beruk ni. Nampak letih sang dia. Akhir-akhir esok nak naiknya penting ni. Pasal MB nak mari tengok naiknya, beruk lagi dah. Pasal apa ngajuk? Main apa naiknya pas subuh turun paisa. Tak. Sampai merah nyala ekor ketik di kerengga. Jadi nafsu gitu juga bila paksa-paksa sangat tidak ada penghiburnya, maka akhirnya tewas duduk dalam keadaan terletang gitu saja, malah dah berbuat ibadat. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan pertama, boleh tak nangis teresok-esok ketika solat jemaah di masjid? Adakah terganggu makmum lain? Macam mana nak atasi? Dia ni suka nangis. Bila semayang berjemaah nangis sama. Jawabnya, menangis tidak membatalkan semayang, tapi mengeluarkan suara kalau maknanya merosakkan akan nazam semayang,
jadi batal. Kalau bunyi tak batal lagi. Tapi tu rupa nazam semayang, rupa semayang tu telah terganggu, batal semayang. Itu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak buat solat Jumaat, selepas solat Jumaat, kalau nak buat solat sunat taubat digabung dengan solat sunat selepas Jumaat, boleh tak? Boleh. Kerana tidak ada sebarang hadis yang mengatakan solat sunat taubat secara khusus. Tak ada Nabi kata siapa yang nak bertaubat adalah dirikan solat 2 rakaat. Tapi solat sunat taubat ni dia faham daripada bahawasanya mulakanlah, maknanya hari baru kita setelah bertaubat dengan amal kebajikan. Jadi start selalu, lepas taubat start selalu amal kebajikan. Maka orang tanya ulama, orang tanya Rasulullah, amal benda afdal kali? Nabi kata as-salah. Semayang amal paling hebat sekali. Maka lepas pada taubat, dirikan 2 semayang sunat. Akhirnya terkenal sekarang dengan semayang solat sunat taubat. Faham? Kalau kita taubat tak semayang sunat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita istighfar saja, tak ada. Kita buat kebajikan dengan orang lain, kita buat dengan sedekah. Mula kita taubat dengan sedekah, tak ada masalah. Sebab tu masalah solat sunat taubat, masalah khilafiyah. Jumhur ulama kata ada, tapi bukan dengan nas qat'i. Dengan faham pada hadis Nabi, mulakan solat sunat, solat ibadat terbaik iaitulah solat. Faham? Dan mulakan hari baru kita setelah taubat daripada dosa dengan mengerjakan solat. Jadi dia pun lepas main Jumaat, dia niat solat sunat taubat dan ba'da zuhur, hukumnya sah. Dan kalau kita buat suku, ma aksaru fi'la aksaru sawaba. Banyak berbuat, banyak pahala. Soalan seterusnya. Adakah unsur riba dalam insurans? Kerana orang yang nak keluar daripada insurans kena bayar sebanyak 60% atau 50%. Yang manakah syarikat insurans yang disyorkan untuk menyertai? Apakah pula perbezaan antara insurans dengan takaful? Harap dijelaskan dengan terperinci. Terperinci itu tak boleh kita bukan pakar dalam bahagian muamalat insurans ni. Kita pun rojok-rojok fatwa-fatwa mufti saja. Jadi tak kira lah insurans nama apa pun. Insurans yang ada akad tabarruk dan tidak ada riba atau mengambil harta menyimpan secara batil, ini dibenarkan oleh syarak. Kalau kita nak berhenti, kena hilang 50% harta, 60%, jawabnya ni terang-terang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, masuk pada ayat ni. Terang-terang besar sangat. Tapi kalau kita dicas sedikit, nampak, kerana merugikan syarikat, kerana kita akan lari gitu, umpama duit kita ada 16,000 atau 8,000, kita kena bayar 250, kerana keluar, itu dibenarkan syarak. Faham? Ni apa kalau 50%, PT kita 8,000, kita nak keluar dari insurans tu kena bayar 4,000. Ini jelas makan hati orang secara tidak betul. Kemudian, kalau kita masuk insurans, katakan insurans macam takaful ni, panel syariah Islam mengatakan dia sah menurut syarak. Faham? Sah menurut syarak. Ingat, kalau kita masuk insurans pun jangan jadi syirik. Walaupun insurans tu Islamik dah. Ramai orang jadi syirik sebab dia bila masuk insurans, dia yakin bila dia mati atau kemalangan, masa depan cerah. Faham lagi? Sini ramai jadi syirik. Walaupun dia masuk takaful Islam. Sebab apa? Sebab dia yakin ataupun dia hati dia terlapang dah, tak berasa apa dah. Sebab pitih dia, kalau dia mati, isteri dia akan dapat RM100,000. Tak susah dah anak bini dia. Maka tak susah dah beratung dengan pitih, orang ni syirik kepada Allah. Takut-takut syirik ini jadi syirik kabir. Tak Tuhan tak ampun balik awal masuk neraka, kekal dalam neraka. Jadi mu simpan 8 juta ke 10 juta ke, insurans mu hebat sekali, tinggi sekali ke, kita mati bini kita akan dapat 15 bilion ke? Jawabnya kita yakin dalam hati kita, Allah saja beri senang, bukan insurans. Biar jaga benda-benda akidah seperti itu. Dalam surah boleh tak buat solat sunat tahiyat masjid? Berlaku khilaf masalah surah macam surah gini. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak jadi tahiyat masjid. Maka kita buatlah solat sunat orang lain pada kaum yang muktamad. Pendapat yang kedua yang diraikan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Salah meraikan ke pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahawasanya dalam surah pun juga dikira masjid. Jadi benda ni khilafiyah. Jadi rahmat bagi kita. Siapa yang nak taklid pandangan imam-imam yang mengatakan boleh tahiyat masjid dan surah, silakan. Tak ada boleh larang apa-apa.
Tak, orang nak pakai hak kaum muktamad mazhab Syafi'i tak ada masalah. Ini imam-imam. Boleh kita nak pilih belaka. Yang tak boleh pilihnya imam-imam mujtahid belaga dengan mufti perlih ke orang umpama. Tu tak boleh lah. Ada makmum tak sempat habis Fatihah tapi imam dah rakaat. Apakah makmum tadi perlu habiskan bacaan atau terus rakaat ikut imam? Dia kata makmum dah habis Fatihah, imam rakaat dah. Jawabnya imam rakaat setelah baca surah. Bukan imam rakaat setelah makmum habis baca Fatihah. Faham lagi? Betul tak? Bila imam kena rakaat? Setelah habis baca surah ataupun setelah habis baca Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Bukan imam bila habis baca surah kena tanya habis lagi macam gitu. Tak. Maknanya anggarkanlah supaya makmum sempat baca Fatihah. Sebab tu kalau tu imam baca surah pendek, lepas baca surah pendek habis dah dan tidak ada lagi, tak habis lagi makmum, jangan rakaat lagi kalau boleh. Yang afdal sekali jangan start lagi baca surah. Kalau nak baca surah pendek beri ruang dulu. Anggar maknanya kalau kita start baca makmum habis dah, beres. Paling afdal habis dah makmum baca Fatihah baru imam mula membaca surah. Baik, katakan tak berlaku gak gitu, imam rakaat juga dulu. Makmum kena rakaat juga. Ya, kalau kita mari lewat dah, maka dipanggil masbuk. Tu imam rakaat, kita rakaat. Kalau kita mari sama dengan tu imam, rakaat takbir sama, maka jangan rakaat, kena perhabiskan Fatihah. Soalan seterusnya. Tahun 90 saya beranak seorang anak pada bulan Ramadan. Saya tinggal 20 hari puasa. Tahun 93 saya beranak pula seorang lagi Ramadan. 28 hari. Sekarang tahun 2011 belum qada lagi puasa. Bertuah mumet. Berapa hari saya kena ganti puasa? Daripada banyak. Dan berapa banyak video? Boleh tak video saya bayar di luar Terengganu? Contohnya di Johor, Kuala Lumpur. Boleh tak video daripada tabung perjuangan umat Islam? Baik. Dia beranak tahun 1990. Baik. Katakan dia tinggal 20 hari. Sekarang 2011 wajib qada 20 hari juga. Tapi mulaka tahun tak bayar puasa ini. Jawabnya kena fidyah. Faham? Tak qada kena fidyah. Fidyah itu kita lakah. Jadi kalau sekarang 1990 berapa tahun? 20 tahun lakah. Tahun yang pertama tak kira, tak lakah lagi tahun pertama. Tahun 91 tak lakah lagi. 92 dikira lakah tahun. 92 sampai sekarang 20 tahun. Jadi kalau satu hari mu tinggal 20 cupak, 20 hari 20 kali 20 apa? 400 cupak kena bayar. Dah qada 20 hari sahaja. Faham? Qada tak berganda. Fidyah. Lepas tu boleh tak beri tabung perjuangan? Tak boleh. Fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah puasa hanya kepada fakir dan miskin saja. Bukan asnah zakat. Anak yatim tak dapat. Wi ke surga tak sah. Wi ke masjid tak boleh. Untuk fakir dan miskin. Hak kata boleh beri ke tabung perjuangan, hak sabilillah tu asnah zakat. Ni bukan masalah zakat. Ada orang yang buat ikut sir gitu. Dia buat macam zakat juga. Apa beza masjid dengan surau? Beza dia masjid, kita niat buat masjid. Siapa yang niat buat bangunan ni sebagai masjid, maka jadi masjid tanpa khilaf. Siapa yang niat buat surau atau musalla atau tempat sembahyang tak sebut masjid, mendapat mazhab Syafi'i tak jadi masjid. Faham? Dia niat surau jadi surau. Dan benda beza bila surau boleh masuk perempuan haid. Orang lelaki junub boleh. Tak boleh jadi niat itikaf dan tahiyat masjid tak ada. Jadi kalau buat masjid tak ada khilaf, memang jadi masjid. Umpamanya masa dia duduk berata tanah nak naik bangunan, tuang penyepung berniat, aku jadikan akan bangunan ini sebagai masjid kerana Allah Ta'ala kata gitu. Bila kata gitu, bangunan tu jadi wakaf sampai kiamat. Nampak? Putus dah lah. Jadi masjid.
Dah beza ke mana? Ada orang kata masjid orang buat jemaah, surau dah buat jemaah. Salah. Buang tu khurafat. Tak betul tu. Masjid ialah bangunan yang diniatkan masjid semasa pembinaannya jadi masjid. Dah buat jemaah, tak ada beza. Masjid juga. Cuma kalau orang buat jemaah dipanggil masjid jami'. Kalau dah buat jemaah panggil masjid saja. Kalau tempat kita dia tak panggil jami', masjid belaka. Bila masjid buat jemaah, Terengganu. Faham tak? Tak pergi belah luar Johor, Negeri Sembilan, Melaka. Masjid yang buat jemaah dia panggil jami'. Dia tiru style Mesir, Jordan dan sebagainya. Pasal jom Mesir apa semua dia berepek-berepek masjid. Masjid kita kasut 2 tik, masjid pula. Jadi buat jemaah hak tu, masjid jami'. Nampak? Jadi nak tanya masjid ni masjid jami'. Ni buat jemaah. Hal lain masjid biasa. Jadi tempat kita masjid belaka. Jadi patutnya kalau surau buat tu you ni jangan letak nama surau, niat masjid lalu. Bila jadi masjid, maka tak ada khilaf dah. Nampak? Boleh tayak masjid, boleh iktikaf. Faham? Dah kan takak pula niat masjid. Ni jabat agama dah. Ni buatlah tulis masjid, tak ada masalah. Faham? Yang tak bolehnya di segi peraturan peraturan kanun syariah Terengganu. Faham? Yang tak bolehnya buat jemaah tanpa kebenaran. Faham tak? Kalau kita tulis masjid kita buat dah jemaah, takak tak tuan dia? Takak tak? Dah awak masjid. Jadi awak surau. Dalam kampung anggar-anggar muat 40 orang ada kata. Kalau kata Islam mereka bila nak minta jadi masjid, minta baca jemaah, niat buat masjid dulu. Faham? Biar cek pun. Bila buat masjid tak ada khilaf. Kita banyakkan silap gini niat buat surau. Situ tak kena niat buat masjid dulu. Tulis situ masjid buat tuju. Dia kata mari esok buat mana masjid? Siapa suruh buat masjid? Ada orang kata gitu. Dia tak boleh apa? Tulis tak boleh kau. Tak boleh. Bukan buat jemaah. Tulis saja nama masjid. Faham? Supaya nak orang boleh iktikaf boleh apa. Jawab agak gitu. Waktu baik kita lagi rembang kita tak muka. Faham? Soalan seterusnya. Saya terajak solat subuh padahal saya sudah sedar masa azan tapi terlelap pula. Adakah dosa macam mana untuk saya tebus silap ini? Saya terlajak solat subuh, bukan terlajak solat subuh, terlajak tidur. Pasal masa subuh dia bangun dah, pasti terlelap pula. Bangun-bangun habis waktu, bukan terlajak solat subuh, terlajak tidur. Nak wis sedap tak mau bunyi. Jawabnya memang kalau kita bangun dah dalam waktu subuh atau dekat dah dengan subuh, tak haram tidur pula dengan syarat bangun dalam waktu. Makruh saja. Tapi kalau kita tidur pula dekat nak subuh dah atau subuh dah dan bangun habis waktu, tidur itu haram, berdosa. Nampak? Jadi wajib kena taubat dalam kes ni. Kena taubat. Dia tekan tidur kan, tahu dah tidur tapi hak mula-mula bangun dah kan. Bangun dah pergi tidur pula. Yang tak berdosa bangun tidur daripada semalam. Semalam petang maring. Duduk sembang dengan bini dah dia pukul 6.30 petang. Tak kira tidur terus lagi bini. Bangun pukul 8 pagi esok. 3 waktu semayang tak ada. Tu baru dimaaf pada syarak. Tidur apa dia pukul 6 apa pagi esok. Kali kira ni. Lelaki penimpal dia suruh ambil pi anak. Bini selalu lagi ambil pi kuda anak. Terletang tu lelaki pagi esok. Soalan seterusnya, bagaimana aurat seorang wanita ketika dalam iddah di depan bekas suaminya, yang mana bekas suaminya sering berkunjung ke rumah bekas isterinya dengan rasa nak tengok anak? Mohon penjelasan. Jawabnya, ini bukan mahram kita lagi. Faham? Ini bekas suami. Aurat macam biasa orang-orang yang asing. Walaupun mari tengok anak. Faham? Yang tak ada aurat, isteri kita ceradah, laki ceradah tapi tak habis iddah lagi. Faham? Itu lanjang pula apa. Saya nak tahu betul ke kalau kita makan di kedai kita kena bayar dulu sebelum kita makan atau minum? Jawabnya pendapat yang muktamad kena bayar dulu. Faham? Kemudian berlaku pula pada uruf negeri itu orang makan dulu batu mari kira kediang.
Lepas tu jadi tak perbalahan dengan sebab makan dulu bayar kediang, tak ada jadi perbalahan, maka dia ambil juga urus tempat negeri itu dimaaf pada syarak. Maka ada juga ulama kata perkara ini masuk dalam uzur kerana meraihkan kepada adat, dibenarkan kerana harga makanan tidak sampai macam harga kereta, tak macam harga tanah. Ambil dulu tanah piti tak bayar lagi, kalau nama kereta piti tak bayar lagi. Lepas tu tak boleh jadi penipuan, tak bayar. Tukar nama dah bayar boh main 5-16 ribu harga kereta nak tapi boh kalau makan nasi lemak nasi kapik sambal maka dia kira uruf yang diraih pada syarak. Dak terbaik bayar dulu macam orang Kuala Lumpur ni kan, kalau pergi kedai-kedai kan di airport semua bayar dulu tak. Tu sebenar hukum syarak. Tapi dah kita asal mari teganun dah. Jenis sembang dulu bayar kediang. Ni molek galik sembang tak bayar terus balik bodoh. Dengung tu kedai. Jadi takut jadi tak ingat bayar itulah merugikan sebelah pihak, maka yang terbaiknya bayar dulu. Ramai di kalangan wanita akhir ini bila semayang mereka menggunakan sejadah yang kecil sekadar untuk muka saja. Boleh ke tidak? Sebab saya pernah dengar orang kata tak boleh sebab masa sujud kaki kita dengan kepala hendaklah sama rata. Macam mana tu? Mohon penjelasan. Dia kata ni ramai perempuan dia bawa sejadah kecil je, iaitu besar tapak tangan sejadah dia cek tu kan. Yang sebenarnya molek hak besar, tapi perempuan ni jenis malas besar jadi banyak digulung cek senang. Jadi bawa kecil. Ada kata tak sah pasal muka lapik sujud atas sejadah dan kaki dan lutut atas latar. Jadi mungkin lari dalam suku sentimeter tinggi kepala daripada kaki. Jawabnya sah. Yang tak sah adalah kepala sama tinggi dengan punggung. Faham? Kepala sama tinggi dengan punggung. Dia patut rokok sujud gini ya. Ni punggung, ni kepala. Tak, dia lapik dengan tonggeh atas. Jadi gitu. Baru tak sah. Bak syarat sah sujud hendaklah punggung lebih tinggi dari kepala. Tengah kita kata tak, kena kepala kena rendah pada tu punggung. Tu le. Jadi ni kalau naik sikit berdoa lalu ekstrim sangat sampai kata tak sah. Hukumnya sah, tak ada masalah. Nak lapik tak lapik ke tak lapik pun sah, tak ada masalah. Kita je jenis ngada mayang beradong doa-doa lalu. Ada abuk sikit tak boleh, ada kotor sikit tak boleh. Dalam hadis-hadis Nabi lepas sujud Nabi bangun, lepas mayang Nabi sapu kepala pasal banyak tanah lekat di kepala Nabi. Tak ada hal. Penutup segala Nabi, mulai ada tanah lekat atas kepala. Kita geli nak mayang. Mayang dah khusyuk, beci aku. Waktu mana paling afdal untuk tunaikan sembahyang sunat Isra' dan Duha? Baik, pada pendapat mazhab yang mengatakan ada Isra' dan ada Duha, Isra' lebih kurang setengah jam atau 15 minit setelah naik matahari. Ini adalah kaki langit. Ni kaki langit. Ni matahari. Naik ni tengah naik ni haram mengerjakan sembahyang. Naik sikit, baru naik sikit, naik sedikit. 15 minit dia akan naik gitu. Nampak? Jauh sikit pada kaki langit. Itu waktu Isra'. Isra' ni maknanya memancar, mengeluarkan cahaya. Isra'. Naik sejam lagi, sejam setengah, 8:30 waktu duha. Soalan seterusnya. Apa hukum pakai cincin perak? Baru ini saya dengar ustaz kata saya orang lelaki tak boleh pakai cincin perak. Dia kata orang lelaki boleh pakai cincin besi saja. Hukum melakukan akikah sebanyak 2 kali. Dengar cakap tak boleh. Baik. Apa hukum seseorang yang solat tapi perbuatannya dilakukan baru-baru ini menyebut lafaz Allahu Akbar seperti dia telah pun sujud baru menyebutnya? Katakan orang ni sujud, patutnya berdiri Allahu Akbar. Tak diturun tu senyap lagi. Apa namanya? Allahu Akbar. Jawabnya harus. Faham? Harus, kerana itu perbuatan ketika mengerjakan sujud. Cuma afdal bermula daripada mula turun. Allahu Akbar dahi sampai ke bumi. Itu yang afdal. Betul ke solat makmum yang mengikut imam jenis lembut pergerakan, jenis lambat pergerakan sehingga makmum memotong pergerakan? Contohnya imam telah sebut Allah Akbar untuk duduk sujud, tapi baru nak bangun menyebabkan makmum bangun lebih dulu. Jawabnya kalau bangun lebih dulu dengan sengaja haram. Faham?
Tapi kalau dengan sebab kelambatan imam tidaklah haram. Sebab tu molek-moleknya biar imam itu selesai dulu tugas dia. Contohnya imam telah berdiri betul, baru kita mula berdiri. Takut saat ni Tok Imam tu macam nak turun kok. Patutnya Tok Imam Allahu Akbar, baru kita mula bergerak. Nak bak kalau Tok Imam tu nak turun tu nak letak tangan ni. Lambat nak letak tangan ni nak turun. Nak macam macam ke wing kau nak letak kaki tu. Nampak lambat. Jadi kita orang muda berak turun dulu. Jadi dak comel. Soalan seterusnya 3 keping ni. Apakah menamatkan solat fardu orang lain kerana kerja di tempat yang kena bergila-gila solat? Jawabnya boleh. Kalau kerja tu kena bergila solat. Tapi kalau kerja yang tak ada faedah, tak boleh. Faham? Kerja tu tak boleh kita tangguh. Kalau tangguh jadi tak siap pula kerja. Maka dia sekali buat bergila-gila boleh. Dan kalau pakai berhenti kerja, buat jemaah sekaligus, afdal. Itu yang terbaik. Apakah hukum menamatkan solat waktu kita ke lapangan masa? Hukumnya makruh. Kalau siapa ke tempat yang haram, maka haram dah. Umpamanya orang nak bang garik baru dia nak start mayang asar, hukumnya haram. Tapi masa matahari tu dak panas dah, makruh. Katakan konang dak panas dah, konang baru mayang asar, makruh. Belum ada konang kata panas lagi. Itu tubik tengah tu panas lagi berasa kulit ni. Kalau matahari tengah panas lagi, walaupun pukul 5.30 dah, dak makruh mayang asar waktu tu. Dak afdal awal waktu asar. 4:45 katakan, Hukum SMS muda-mudi zaman sekarang. Dia orang kata dosa kecil. Betul, dosa kecil. Mau pegang tangan pun dosa kecil lagi. Tapi tak pandai jaga, dia bawa kepada zina. Pasal seronok. Totek seronok. Pitih lagi api. Wanita bukan marah orang lelaki tak boleh sentuh kerana batalkan wuduk. Kenapa kalau kita sentuh isteri kita pun batal wuduk? Sedangkan isteri kita dah dihalalkan untuk kita. Kalau kita boleh tengokkan pegang semua bahagian pada isteri, kenapa pula boleh batal wuduk pula? Jawab, batal wuduk bukan masalah halal tak haram pegang. Sebab tu kalau kita pegang orang puan lain yang bukan isteri haram pegang. Tapi bukan isteri haram tau. Tak haram. Tapi ini bukan masalah haram. Ini bukan hukum pegang. Ini hukum mazinatul syahwah yang ada berlaku pada sentuhan tangan bila kita pegang orang yang bukan mahram kita. Isteri kita bukan mahram tau. Bukan. Kalau kita pegang mak kita, sama tak kita pegang dengan awek. Lain. Dia tu lain. Faham? Dia panggil rang dia. Waktu kita pegang isteri, dia ada rang juga. Melekat tangan dia, ini gaul semi. Lekat semi tapek. Itu tak berasa benda. Maka bila kita ada ibadat, nak menghadap Allah dengan wuduk, waktu ada pula persentuhan yang menyebabkan ada perasaan kepada manusia, tak boleh. Maka dihukum membatalkan sembahyang. Waktu Tuhan turun firman, aula mastumun nisa, atau kamu sentuh isteri-isteri kamu. Saya nak musafir dari Terengganu nak pergi KL, lagi ya. Atau urusan kerja. Bila nak start bertolak, dah masuk waktu lohor. Boleh tak saya semayang jamak takdim kat rumah saya dulu sebelum memulakan perjalanan? Boleh. Kita duduk Port Toyo nak pergi Kuala Lumpur. Bila nak talak pukul 2. Orang bang 1.30. 1.30 di rumah lagi. Nak semayang jamak takdim tak boleh. Tak mau semayang ni, nak semayang tengah jalan. Tu boleh soalan dia. Nah, kita pun berjalan pukul 2 dak semayang di lohor. Siapa di apa benda ni kijak, nampak? Kita pun semayang jamak takdim. Boleh mayang lohor dan jamak dengan asar selalu di tengah jalan. Lohor tak boleh kosor, asar boleh kosor. Apa tak boleh kosor lohor? Pasal masuk waktu lohor kita duduk dalam rumah lagi. Faham lagi? Ingat tak? Tak apa tu. Dalam perjalanan di highway, sekiranya saya terserempak dengan aksiden mana disebabkan oleh aksiden bertabur duit siling umpamanya, boleh tak saya pergi kutip dan guna duit itu? Ingat kena pergi tolong orang, berjuruh kat dia ni. Jadi tengok aksiden, jadi pitih orang aksiden tu jatuh kapal atas jalan. Soalan dia, kalau nak pergi tolong orang, tak lah. Dia nak pergi kutip pitih orang. Kemudian boleh tak saya guna untuk kepentingan saya? Ingat kita tolong kutip ke orang. Kalau tolong kutip ke tuan aksiden, boleh boleh pahala.
Nah, jadi untuk dia jawabnya ya boleh. Kalau kita tengok aksiden, lepas tu wang tu kapal atas jalan, boleh ambil wang tu untuk kita. Kalau wang aksiden tu wang kita. Faham? Nah, kita ikut kat belakang. Dah kita nak pergi atas PT Kuala Lumpur. Nah, hari Jumaat bank tutup belaka dah. Kita suruh lori mari ambil PT kita. Dah bayar sel. PT banyak. Faham? 19 bilion PT kita. Kita ikut kat belakang, wajar belakang. Faham? Dah kalau lori kita tu terbalik. Dah kutip. PT kita tinggi. Boleh tak? Boleh. Baiklah, soalannya gini. Mu soal dirimu sendirilah. Kalau PT kita pula kapal tengah jalan, kita aksiden, orang mari kutip pakai ambil. Mu suka tak? Dah payah tanya. Orang dah omong. Seorang isteri merasa begitu kecewa bila mendapat tahu suaminya berkahwin lagi. Isteri jangan kita minta suami kahwin lagi. Mereka ada sebab-sebab yang kita boleh terima. Nampak? Jadi pada adatnya kita tak suruh lah. Tapi kalau kita tak suruh dia berkahwin lagi, kita kena bersabar. Faham? Jangan buat benda-benda yang tidak mensabar, atau bercanggah dengan hukum syarak. Baik. Oleh kerana terlalu kecewa, si isteri telah menyewa sebuah lori kontena. Buat bulak ni. Suruh langgar isteri. Dan angkut semua barang dalam rumah tanpa kepengetahuan suami. Awak lari barang. Mana berdendang ni. Kontena tu. Kalau kata bank 2 tahun boleh tahan. Rumah itu dah jadi macam rumah baru pasal kosong semuanya. Adakah isteri itu dikategorikan dengan nusyus? Jawabnya ya. Isteri ini telah derhaka dengan dosa yang sangat besar kerana ambil harta tanpa pengetahuan suami. Dan kalau harta isteri pun tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ingat, sebelum kahwin mungkin ingat, bila kahwin nama suami, bila dia bermadu, sabar. Jangan buat benda yang jadi. Dia bermadu, bang suka dah. Kita pula langgar petah, langgar tu masuk neraka. Jadi kita dia dapat suka, biar kita dapat syurga. Iaitu kita dapat madu, kita bersabar. Kerana kehidupan kita di dunia ni, kalau nak ikut nafsu, nak seronok sama. Tak mau kongsi untuk lelaki dengan orang lain, takut bagi saka sikit boleh. Jawabnya kehidupan kita sebenar abadi di syurga nanti. Tak akan selesai masalah. Selesai masalah kita tak selesai sama. Jadi dengar, negeri ni tepat kita diuji. Sabar je lah. Tak selesai masalah kita. Selesai masalah tak ada kerja, boleh kerja, ada masalah pula dengan kawan kerja. Boleh dah kerja dah ni, berhutang pula kereta, masalah pula dah lah, nak bayar hutang pula. Tak selesai sama. Jadi masalah ni pergi dan datang, siapa kita mati. Jangan buat masalah menyakit korang, zalim korang sudah. Anak kita dulu susah bagi yang kecil, lah ni bagi yang perangai tua dah pula. Hak tu dengan laki, hak ni dengan bini. Tak selesai sama. Molek belakang anak-anak bini kita pula duk mengajuk sangat lening. Faham? Molek dah bini tok tua pula nak nikah seorang lagi. Faham tak? Jadi masalah sama. Jadi itu di dunia hidup yang penuh dengan ujian. Jangan siapa kita bertindak di luar batasan. Faham? Lori terus buat lari barang. Bila laki balik tengok rumah kosong terus. Macam baru boleh anak kucing sewa. Jadi jangan buat gini. Puas hati sekejap, lepas tu menderitanya lama. Hukum pakai cincin perak. Ada ustaz kata tak boleh. Ya, haram memakai cincin perak yang dicuri. Faham ke? Jadi kalau hak kita diri beli, hukumnya halal dengan ijma' ulama. Orang kata haram pakai lelaki pakai cincin perak, ustaz ni bodoh. Kalau dia kata sungguh, ataupun kita salah dengar. Faham? Sama ada kita salah dengar ataupun ustaz ni tak tahu kehala. Jadi kita ambil orang awam dulu, salah dengar. Tok guru ke dia kena husnuzan. Faham? Ada pula cincin perak. Kan sunnah Nabi, kan halal pakai, haram pakai emas. Nabi akad emas, Nabi kata haza haramu lizukuri min ummati. Ini barang emas ni haram. Nampak? Lizukuri min ummati, bagi yang laki-laki pada umatku. Baca dalam kitab Sahih Muslim, hadis tu bawah.
Maka ijma' ulama laki-laki haram pakai emas, iaitu perhiasan emas. Kemudian ada pula tambahan, ada pun lain daripada emas, seperti perak, seperti besi, boleh, tak ada masalah. Hukumnya halal. Melakukan akikah 2 kali. Jawabnya pendapat yang muktamad sekali saja akikah. Kerana dia sekali saja sunat seumur hidup. Bila kita akikah dah, bila-bila kita kaya pula, dak sunat dak akikah, korban pula. Kerana sunatnya akikah datang perintah sunat dengan lahirnya seorang anak. Itu datang perintah. Nak boleh akikah pula, kena beranak pula baru ada akikah. Ada pun korban dengan datang Zulhijjah. Datang Zulhijjah sunat korban. Datang Zulhijjah sunat korban. Umur kita 90 tahun 90 kali korban, tak ada masalah. Tapi kalau ngekah tak boleh, melainkan sekali saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi